mereka yang tercicir ada feature baru dalam MySejahtera. Feature macam mana? Ada digital certificate saya anti-vax. Betul? Oh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya membuat lawatan rasmi ke Hospital Kuala Lumpur bersama dengan Datuk KSU, Datuk Syafiq, Tan Sri, Datuk Sri Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Asmayani, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan. Saya telah mendapat taklimat daripada Yang Berusaha Dr. Rohana binti Johan, Pengarah Hospital Kuala Lumpur, berkenaan dengan pertamanya peranan Hospital Kuala Lumpur dalam menangani pandemik COVID-19, dan yang kedua perancangan masa hadapan Hospital Kuala Lumpur untuk memastikan HKL dapat menampung segala permintaan dan juga perkhidmatan kesihatan yang diperlukan oleh penduduk di Lembah Kelang. Seperti mana yang sedia maklum, Hospital Kuala Lumpur telah menjadi hospital hybrid untuk memberi rawatan kepada kes-kes COVID-19. Dan Hospital Kuala Lumpur juga telah berfungsi juga sebagai PKRC untuk pesakit COVID-19, di mana PKRC ini digunakan untuk pesakit pediatrik kategori rendah dan ibu bapa pesakit, pesakit obstetrik dan juga sebagai pusat step down care untuk pesakit COVID-19 daripada bangunan utama. Kita rasa begitu bangga dengan perkhidmatan yang telah diberi oleh Hospital Kuala Lumpur sebagai antara hospital utama yang kita telah menggunakan untuk menghantar kes-kes COVID-19. Dan kita melihat pada waktu ini jumlah penggunaan katil COVID-19 telah sangat berkurangan di Hospital Kuala Lumpur berbanding dengan tempoh waktu kita mengalami surge ataupun peningkatan yang mendadak kes-kes COVID-19 pada bulan Julai dan Ogos pada tahun ini. Dan ini menunjukkan bahawa tindakan kita dalam program imunisasi, operasi lonjakan kapasiti dan juga penubuhan Greater Klang Valley Special Task Force telah membuahkan hasil, dan ini juga kita sedang melihat dalam angka-angka kes yang semakin menurun insya-Allah dan akan terus menurun untuk Lembah Kelang dan juga di negeri-negeri yang lain. Saya juga telah mendapat taklimat daripada Pengarah Hospital KL berkenaan dengan pembangunan-pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dirancang untuk tahun-tahun akan datang. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin terus menjadikan Hospital Kuala Lumpur sebagai pusat rujukan nasional yang bertaraf antarabangsa. Dan kita ingin memastikan bahawa segala perancangan pembangunan bagi Hospital Kuala Lumpur akan menjadikan HKL bersedia untuk 150 tahun yang akan datang. Hospital ini dah 151 tahun ya. Dibuka sebagai hospital daerah Kuala Lumpur pada tahun 1870. We want to make sure that Hospital KL and the plans that we have for Hospital KL is future proof for another 150 years. Sebab itu perancangan itu mestilah bermula daripada sekarang, mengambil kira semua pembangunan dan perancangan yang telah pun dijalankan. Sebagai contoh, projek semasa yang sedang dijalankan ataupun yang telah diluluskan adalah untuk menaik taraf Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur dan juga pembinaan Institut Perubatan Forensik Negara. Ini adalah penambahbaikan yang telah pun dipersetujui dan diluluskan di bawah rancangan Malaysia yang lepas. Untuk akan datang, kita sedang melihat kepada kapasiti contoh yang ada pada hospital
Tengku Azizah, iaitu hospital wanita dan kanak-kanak. Dan kita dapati bahawa kapasiti, walaupun hospital itu hospital yang agak baru, yang telah siap dibina pada tahun 2018, namun keperluan bagi hospital ataupun bagi perubatan bagi ibu dan kanak-kanak masih lagi menunjukkan permintaan yang meningkat. Oleh demikian, Hospital Kuala Lumpur kita akan mohon kepada unit perancangan ekonomi dan juga perbendaharaan agar dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia yang akan datang yang sedia ada supaya kita dapat mengubah suai dan menaik taraf Institut Pediatrik yang sedia ada. Yang kedua adalah mengubah suai dan menaik taraf bangunan hospital bersalin yang lama, the Old Maternity Hospital Kuala Lumpur, kepada satu bangunan hospital bersalin kepada Low Risk Obstetrics and Ambulatory Care Center. Dan juga kita akan mohon untuk menaik taraf ataupun pembinaan baru kepada bangunan yang sedia ada, iaitu Wisma Kayu, Wisma Rekod yang menyimpan semua rekod manual, kepada bangunan patologi, hematologi yang juga akan menjadi bangunan rekod dan perkhidmatan sokongan yang baru bagi Hospital Kuala Lumpur. Jadi ini antara projek-projek yang akan dicadangkan ataupun sudah pun dicadangkan dan dibentangkan kepada unit perancangan ekonomi untuk kita supaya kita harap dapat diluluskan dalam RMK 12 ini, supaya HKL terus menjadi pusat rujukan nasional yang bertaraf dunia. Dan saya juga akan melihat kepada pembangunan yang lebih komprehensif selain daripada projek-projek pembangunan yang disebutkan tadi, agar peranan Hospital Kuala Lumpur sebagai crown jewel daripada hospital-hospital kita yang ada di Malaysia ini dapat kita kekalkan dan dapat kita meningkatkan lagi juga penyelidikan klinikal di Hospital Kuala Lumpur, clinical research, supaya kekal berada di taraf dunia ataupun dapat menghasilkan clinical research of world class quality. Jadi saya harap dengan lawatan ini sedikit sebanyak dapat memberi penghargaan kepada warga Hospital Kuala Lumpur yang telah bertungkus lumus berada di barisan hadapan, sentiasa memelihara dan juga merawat kesihatan rakyat Malaysia dan penduduk di Malaysia selama setahun setengah pandemik ini, selain daripada fungsi utama Hospital Kuala Lumpur yang selama ini telah menjadi pusat rujukan utama negara kita dalam sektor kesihatan. Jadi terima kasih kepada Puan Pengarah, tahniah kepada semua petugas dan juga kaki tangan Hospital Kuala Lumpur, dan insya-Allah dengan adanya peralihan kita daripada pandemik seterusnya, kita dapat tumpukan usaha kita untuk pembangunan Hospital Kuala Lumpur bagi tempoh masa yang akan datang, so that we can address some of the many concerns that we've had for a long time dari segi infrastruktur dan sebagainya yang agak tua, yang agak uzur, dapat kita melaksanakan penambahbaikan dari masa ke semasa untuk memastikan Hospital Kuala Lumpur adalah hospital yang kali masa depan ataupun future proof. Okey, saya jemput soalan. Okay, saya Roslyn dari Bernama. Okay, soalan saya tadi YB ada sebutkan mengenai pengurangan katil ICU, penggunaan katil ICU. Jadi mungkin boleh kongsikan berapa peratus dari segi figure dia tu? Terima kasih. That's all in kita punya website sekarang ni, COVID Now. Ya. Soalan seterusnya. Okay, YB, ada beberapa soalan. Saya Sohal dari Berita Harian. Okay, pertama berkenaan dengan isu PRN Melaka. Boleh saya tahu apa pendirian dan nasihat KKM kepada kerajaan, dan adakah ia sesuai untuk dilaksanakan sekarang, atau ada apa-apa cadangan kepada Suruhanjaya
pilihan raya kalau ia terpaksa dilaksanakan. Kedua, berkenaan dengan rentas negeri, ada pakar sarankan, sebab semalam YB nasihatkan supaya buat ujian kendiri kalau nak rentas negeri, tapi ada pakar sarankan supaya harga tu diturun bawah RM10. Dan ada juga pakar sarankan supaya ujian kendiri itu diwajibkan kepada mereka yang menolak vaksin atau belum divaksin. Ketiga, berkenaan dengan vaksinasi, beberapa negeri, sekitar 5 negeri masih di bawah 80%. Adakah ada apa usaha untuk tingkatkan sebelum rentas negeri di komputer? Okey, baik. Untuk pilihan raya negeri Melaka, Kementerian Kesihatan Malaysia telah bentangkan pendirian KKM semalam di Jawatankuasa Pengurusan Pandemik COVID-19, dan kita akan bincang sekali lagi di mesyuarat Jemaah Menteri esok, dan ini oleh kerana melibatkan bukan hanya faktor soal kesihatan tetapi juga soal perundangan dan juga perlembagaan. Kita akan ambil maklum apa saja keputusan daripada Jemaah Menteri nanti, dan KKM akan sediakan apa saja SOP yang diperlukan sekiranya ianya berterusan, ataupun kalau dia tak berterusan maka kita ada masa lagi untuk kita menunggu. Untuk ujian kendiri, KPDN-ACP dengan KPKM telah pun bincang supaya kita dapat turunkan lagi harga kit ujian kendiri, dan kita mungkin akan umumkan dalam tempoh masa yang akan datang. Tetapi ia akan mengambil kira sedikit masa peralihan supaya pembekal-pembekal yang sudah pun beli test itu, test kit itu, mereka dapat jual supply yang sedia ada. Sebab kali terakhir yang kita turunkan harga, mereka ada juga memberi pandangan bahawa tak cukup masa untuk clear stok yang sedia ada. Jadi saya pun dah bincang dengan Menteri KPDN-ACP dan kita pun dah ada harga yang kita akan sarankan supaya menjadi harga ceiling, dan kita rasa bahawa ini adalah adil kepada pengguna dan juga kepada pembekal. Cuma kita akan umumkan nanti ada tempoh peralihan sedikit, ya. Yang kedua, sama ada mereka yang tolak vaksinasi diwajib laksana ujian kendiri jika mahu rentas negeri. Kita telah kaji cadangan tersebut, ya. Namun demikian tidak ada cara untuk kita menguatkuasakan cadangan tersebut. Takkan kita nak ada sekatan jalan raya dan kita cek setiap orang yang keluar, dan kita kalau dia tak divaksinasi kita suruh dia buat test dekat situ. Saya rasa rakyat lebih marah kalau berlaku kesesakan jalan di mana mereka dah tunggu nak balik kampung, tiba-tiba ada sekatan jalan raya di mana dia cek setiap orang yang tak divaksinasi kena buat ujian kendiri. Ini bukan macam Gelembung Langkawi di mana jumlah dia tak ramai dan dapat dibuat di lapangan terbang Kuala Lumpur. Ini semua jalan keluar masuk daripada semua bandar ataupun daripada semua negeri, dan sangat-sangat mustahil untuk kita semak, ya. Cuma SOP yang sedia ada, SOP MKN yang sedia ada akan terus dipakai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau SOP yang sedia ada tidak membenarkan siapa-siapa yang tidak menerima vaksin untuk melakukan dine-in di restoran ataupun di kedai-kedai makan. Itu terpakai. Jadi walaupun kita akan kata hanya rentas negeri untuk mereka yang divaksinasi, tidak ada cara untuk kita mengawal pergerakan yang belum divaksinasi, ya. Saya akui kita tak akan ada sekatan jalan raya. Tetapi kalau mereka balik ataupun merentas negeri dan cuba makan di restoran, mereka tidak akan diberi kebebasan sedemikian. Jadi itulah cara yang kita boleh menguatkuasakan SOP yang sedia ada. Kita tidak mahu terlalu banyak SOP.
dalam hal rentas negeri ini, sebab ramai dah tunggu kebebasan untuk balik. Takkan kita nak kata kena dapat polis permit dulu sebelum itu, selepas itu boleh balik. Kita dah sampai tahap 90% daripada penduduk dewasa kita dah dapat vaksin. Jadi sekarang ini adalah kawalan kendiri sahaja dan juga kawalan kendiri dan pemerkasaan individu dan komuniti. Tetapi SOP itu tetap kekal, ya. Jadi kalau ada larangan untuk mereka yang belum divaksin atas sebab dia anti-vax, menolak vaksin, dia cuba melakukan benda yang tak diberi kebenaran ataupun kebebasan kepada mereka, tetap mereka langgar SOP. Dan saya telah minta supaya polis terus menjalankan ops patuh untuk menguatkuasakan SOP tertentu. Dan polis akan terus pergi ke kedai-kedai makan secara rawak dan mereka akan cek sama ada pelanggan itu divaksinasi ataupun tidak. Dan kalau didapati tidak divaksinasi, akan dikenakan kompaun kepada yang pelanggan itu dan juga kepada restoran ataupun pemilik premis tersebut. Itu cara kita akan buat pematuhan ataupun penguatkuasaan SOP yang sedia ada. Ramai yang tanya saya, apa SOP untuk rentas negeri? SOP yang sedia ada. Tetapi nak rentas negeri yang nak balik pergi balik kampung jumpa ibu bapa dan sebagainya, there's no SOP, just go home. But make sure you are sensible. Sebab tu saya dengan DG kata, kalau nak betul-betul berhati-hati untuk memastikan kita tidak bawa virus balik kepada ibu bapa kita, buatlah test kendiri. Ya, walaupun belum lagi kita turun harga kepada harga yang saya sendiri nak, tapi saya rasa RM15, RM19 just so that your parents are safe. Dah setahun tak jumpa. Saya rasa, saya harap nasihat yang saya dengan DG dah keluarkan adalah nasihat yang terbaik untuk kita pastikan diri kita dan juga ahli keluarga kita yang ada di kampung selamat apabila kita dibenarkan rentas negeri dalam tempoh masa beberapa hari lagi nanti. Soalan ketiga, apa dia tadi? Okey. So semua negeri akan diunjurkan sampai ke 80% pada bulan Oktober dan hanya satu negeri sahaja yang kita mengunjurkan ada sedikit masalah untuk sampai 80%, iaitu negeri Sabah. Dan saya pun telah berhubung dengan pengarah kesihatan negeri untuk pertingkatkan lagi program outreach. Sebab kita dapati bahawa di Sabah, saya dapat laporan, yang datang ke PPV dah tak ramai dah. Yang datang ke PPV hampir dari segi dewasa dah tak ramai pergi ke PPV. So sebab itu di Sabah kita kena usahakan dan sumber yang ada pada kita, resources yang ada pada kita mesti digunakan untuk menggerakkan program outreach. Sebab kita dapati di Sabah memang mereka tak datang ke PPV lagi dah. Jadi itulah cara bagaimana kita memastikan Sabah akan sampai nilai ambang 80%. Negeri lain saya yakin akan sampai 80%. Negeri yang belum sampai lagi antara ni Kelantan, Kedah, Perak tak silap saya. Tetapi dari segi unjuran dos pertama, mereka akan sampai ke dos kedua pada bulan Oktober ini. Sasaran kita semua negeri akan sampai 80%, insya-Allah tercapai, kecuali Sabah yang mana kita pun dah ada perancangan untuk buat outreach dan melaksanakan kempen gerak vaksinasi ke masyarakat. Code blue. Who's Sulin? Question. Hi YB, Sulin here from Code Blue. I just have two questions. So the first one is, will you release the independent inquiries report on the 20? Code blue. Hold on. Can you repeat the question, please? Thank you. Okay. Hi YB, Sulin here. So my question is, will you release the independent inquiries report on the 2016 fire at Hospital Sultanah Aminah before the 5th anniversary of the tragedy on October 25th, regardless of the ongoing lawsuits? Because I don't think MOH should use the lawsuits to forever hide the report. And what actions will you take to hold those accountable for the fire, like compensation perhaps or other actions? My second question is on the Merck's COVID pill.
what is the risk-benefit analysis for us to procure that pill? Because 95% of adults in Malaysia have already received at least one dose. So it seems like we don't really need the pill with such a high vaccination rate. The US government paid $700 per 5-day course. Can you give a rough estimate on roughly how much you paid? Yeah, thanks. So jadi berkenaan dengan laporan Jawatankuasa Siasatan Bebas insiden kebakaran di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, saya telah minta supaya laporan tersebut dibentangkan dan juga diberikan taklimat penuh kepada saya, dan komitmen kita untuk kita bentangkan laporan tersebut masih lagi kekal. Cuma saya akan minta supaya penasihat undang-undang Kementerian Kesihatan Malaysia memberi pandangan berkaitan dengan beberapa kes mahkamah yang sedang berlangsung dalam konteks pembentangan laporan itu kepada masyarakat umum. Berkenaan dengan pembelian ataupun perolehan pil antiviral daripada syarikat Merck seperti mana yang telah pun saya umumkan pada hari ini. Ini dibuat kerana walaupun kadar vaksinasi kita sangat tinggi, 90% daripada dewasa akan menerima lengkap vaksin, tetapi kita juga telah membeli pil ini memandangkan masih lagi berlaku breakthrough infection. Maksudnya walaupun kita dah lengkap divaksinasi, ada beberapa kes jangkitan. Yang kedua, ada kes jangkitan yang kategori 3, 4, 5 yang perlu dimasukkan ke hospital. Bagi pil antiviral ini, ia diberi kepada mereka yang bergejala selama 5 hari dan kemungkinan besar juga kepada mereka yang kategori 3, 4 dan 5. Sebab itu kita masih lagi memerlukan pil rawatan ini di samping kita teruskan dengan program imunisasi kita. Kita dapati bahawa dengan pil ini kita juga memberi pilihan kepada doktor untuk memberi pil ini kepada mereka yang sama ada tidak divaksin ataupun divaksin, tetapi oleh kerana masalah kesihatan tertentu masih lagi mengalami gejala yang teruk seperti kategori 3, 4 dan 5. Dan keputusan daripada ujian klinikal peringkat ketiga pil antiviral Merck ini menunjukkan bahawa ia adalah berkesan untuk membantu merawat kategori 3, 4 dan 5, terutamanya bagi mereka yang sudah bergejala selama 5 hari. Dan itulah strategi pemberian pil antiviral ini di Malaysia juga. Sebab itu juga kita disebabkan kadar vaksinasi yang tinggi, kita pun tidaklah akan memperolehi jumlah yang besar bagi pil antiviral ini. Kita hanya telah menandatangani letter of undertaking untuk jumlah bagi 150,000 pesakit. Bukan dos ya, 150,000 pesakit buat permulaan. Jadi kita rasa bahawa jumlah ini adalah jumlah yang tepat berdasarkan kepada unjuran kes-kes yang kita akan guna pil ini untuk merawat. Dari segi harganya sudah pasti Kod Blue pun tahu, dalam kita menandatangani letter of undertaking, saya juga telah menandatangani satu perjanjian confidentiality. Can I clarify that the pill will be given for free in public facilities? Yes. All right, thanks. Okay. We have Haris, Malaysia Kini, please. Assalamualaikum YB. Saya ada 2 soalan. Pertama mengenai sebenarnya kerajaan ada umum compensation untuk yang ada AEFI. So boleh dapat update kat berapa sama ada pembayaran sudah dibuat dan berapa banyak setakat ini. Dan satu soalan lagi mengenai MySejahtera, macam mana nak pindahkan ini waris lah yang mana terutama yang daftarkan warga emas ke apa, dia nak pindahkan sertifikat vaksin tu kepada
contoh mak bapak dia ke ataupun bawah tanggungan yang telah ada MySejahtera kat phone dia pula. Terima kasih. Untuk pemindahan sijil, dia kena batalkan orang itu sebagai tanggungan dahulu. Bila dibatalkan dan tanggungan tersebut membuka satu ID ataupun profil yang baru dengan peranti yang baru, secara automatik dia akan dapat dia punya sijil vaksinasi. Tetapi mesti dibatalkan dia sebagai tanggungan di akaun yang utama. Ramai yang dia buat MySejahtera ID baru tapi dia lupa untuk batalkan tanggungan dia, sebab itu dia tak dapat sijil. Yang kedua tadi berkenaan dengan AEFI, saya akan keluarkan kenyataan minggu depan berkenaan dengan update on tuntutan tabung mudarat kita. Next, Xin Ying, BFM, please. Yes, hi YB. I've got two questions. First one, will the booster shot, when it's available, be considered as a new step to being categorized as fully vaccinated? Or will it be just taken as added protection for the high-risk groups? Maybe their status will be boosted or something like that, where everyone's full vaccination status will not be affected by the lack of a booster shot. Second question is a follow-up on your interstate travel answer. I'm not against the Kawalan Kendiri direction or anything, but just curious, has MOH considered getting people to prove a negative test result and then maybe take a test at a clinic, get a printout or something like that? Or was that rejected on the grounds of difficulty in carrying out? Thank you. Yeah, so even with the test, if you ask people to go to the clinic, it will cost a lot. It will cost more than the Kawalan Kendiri ataupun ujian Kendiri, and it's very difficult to enforce. If you ask them to do a ujian Kendiri and prove it, how do they prove it? I mean, do they take a screenshot of the test kit and then show that they are negative? Takkan dia nak simpan benda tu, it's unhygienic. And you can just screenshot anything. You can falsify that. So really now, as we move towards transitioning out of the pandemic, we have to be honest and we must be responsible. Yeah, ini bukan soal kerajaan lepas tangan segala-galanya. As I told you, polis di Raja Malaysia akan terus menguatkuasakan SOP. So even if you've travelled from KL balik kampung ke Rembau nak jumpa ibu bapa, lepas tu pergi makan dekat restoran Mui Fong dan sebagainya, and then police comes and does a check and sees that you're not vaccinated, you're not supposed to be there, kena denda. So eventually the law will catch up to you. Ya, tetapi kita nak mudahkan perjalanan rakyat pulang, dan kita nak pastikan bahawa mereka yang tidak menerima vaksin ini, mereka ingat senang balik, tetapi penguatkuasaan masih lagi diteruskan secara berterusan, secara rawak, and unexpectedly. So eventually you will get caught out. Ya, jadi saya harap perkara tersebut akan memberi sedikit keselesaan kepada mereka yang dah terima vaksin bahawa penguatkuasaan will continue. Your question about the booster dose. So the booster dose or lack of a booster dose will not affect your status as fully vaccinated. Ya, kita akan offer the booster dose to people yang kepada kumpulan-kumpulan yang kita rasa layak menerima booster dose. Tetapi ia bukan compulsory, ia bukan mandatory untuk menerima booster dose, tetapi kita akan menawarkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu, bermula dengan kumpulan seperti warga emas, mereka yang ada comorbidities, barisan hadapan, petugas kesihatan hadapan, dan juga mereka yang immunosuppressed ataupun immunocompromised untuk menerima booster dose ataupun dos penggalak, iaitu dos ketiga. Kita tidak akan paksa, tapi kita highly recommend that these groups after 6 months, selepas 6 bulan daripada dos yang kedua, tampil untuk menerima dos penggalak. Disebabkan kita rasa ada sedikit penurunan, waning immune response daripada vaksin yang kita beri. Ya. Golongan yang tercicir untuk dapatkan vaksin, mungkin ada features baru ke di MySejahtera untuk alert diorang, memandangkan PPV pun ramai, banyak yang dah tutup? Terima kasih.
mereka yang tercicir ada feature baru dalam MySejahtera. Feature macam mana? Ada digital certificate saya anti-vax. Macam tu? Oh. Ya. So kita akan ada satu ciri dalam help desk yang mana bagi mereka yang belum lagi divaksin. Saya belum lagi divaksin dan saya mahu menerima vaksin, dia boleh buat tempahan di situ dan dia akan dapat temu janji melalui MySejahtera. Saya faham sebab sekarang ni ada telefon klinik kesihatan dan dia tak jawab dan sebagainya. So kita akan buat melalui MySejahtera juga. Okay, thank you.